Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 4 Mac 2022. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Jangkitan sporadik semakin meningkat apabila mencatatkan 71.18% daripada 2,717 kes baharu semalam. Ia merupakan yang tertinggi pernah direkodkan di Sabah. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 23 daripada 27 daerah juga memperlihatkan tren yang sama dengan kes sporadik yang meningkat. Sehubungan itu, rakyat dinasihatkan agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP sebagai benteng perlindungan daripada jangkitan COVID-19. 5 daerah mencatatkan kes 3 angka, 18 daerah mencatat kes 2 angka dan 3 daerah mencatat kes 1 angka. Sebanyak 2,690 atau 99% kes adalah dalam kategori 1 dan 2, 4 kes dalam kategori 3, 17 kes dalam kategori 4 dan 6 kes dalam kategori 5. Dalam pada itu, sejumlah 3,985 pesakit sembuh menjadikan jumlah kumulatif 301,911 orang, manakala 1,543 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 990 orang di hospital, 535 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah awam, 15 orang di pusat tahanan sementara dan penjara serta 3 orang di fasiliti swasta. 7 kes kematian dilaporkan iaitu masing-masing 2 kes di Kota Belud dan Tenom serta masing-masing 1 kes di Kota Kinabalu, Kinabatangan dan Sipitang. Baik, saudara, seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Ya, lebih 53,000 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negeri ini sudah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids setakat semalam. Jumlah itu mewakili 12.97% daripada 411,400 kanak-kanak yang layak menerima vaksin. Berdasarkan pencapaian itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, kerajaan akan meneruskan program vaksinasi untuk melindungi kanak-kanak sebagai sebahagian usaha kerajaan untuk melindungi mereka daripada jangkitan COVID-19. Masih ada ruang lagi untuk kita menambah pemberian vaksin kepada kanak-kanak. Jadi saya ingin berpesan kepada ibu bapa yang ada di luar sana untuk tampil ke hadapan ke pusat-pusat pemberian vaksin yang disediakan oleh kerajaan untuk memberi vaksin kepada anak-anak. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau program PIC Kids di Sekolah Kebangsaan Kampung Contoh Petagas. Dalam pada itu, ibu bapa yang ditemui turut mengakui kepentingan pengambilan suntikan vaksin kepada anak-anak demi keselamatan dan mengelak penularan jangkitan COVID-19. Sebab untuk dorang punya keselamatan juga dan satu lagi untuk dorang punya kesehatan. Sebab kita sekarang ini kita ingat itu virus kan makin merebak, terutama lagi di Sabah. Jadi saya bawa saya punya anak-anak untuk ambil ini vaksin supaya dorang lebih sehat dan untuk keselamatan dorang juga lah. Untuk mengelakkan itulah yang masalah-masalah semua tu ni semua, jadi untuk mencegah lebih baik kasih vaksin lah. Diorang yang tak sabar ni sebenarnya. Diorang tak sabar, awal pagi lagi minta bangun sudah mau bawa di sini. Secara keseluruhan, 32,186 kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun telah mendaftar melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan dos pertama vaksin COVID-19 menerusi PIC Kids.
Ya, seramai 176 penduduk yang terjejas akibat kebakaran di Kampung Landung Ayang Kudat menerima sumbangan wang tunai bernilai RM1,000 bagi setiap ketua isi rumah melalui program Wam 2K Walkabout Menteri Tugas-Tugas Khas ke daerah itu. Program ini merupakan inisiatif Majlis Ugama Islam MUIS melalui tabung zakat beserta agensi di bawahnya iaitu Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Menurut Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, sumbangan khas ini bagi meringankan beban mereka yang terkesan akibat bencana tersebut. Mudah-mudahan sumbangan ini sekurang-kurangnya sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban mangsa yang kita lihat hampir keseluruhan rumah mereka tidak dapat diselamatkan. Mudah-mudahan mereka bersabar, tabah atas ujian ini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas meninjau kawasan kebakaran di Kampung Landung Ayang Kudat. Tambahnya, sebelum ini kerajaan negeri juga sudah mengumumkan bantuan RM20,000 dalam bentuk bahan binaan kepada setiap rumah yang musnah akibat bencana tersebut. Terdahulu, Datuk Muhammad Arifin menyampaikan sumbangan wang tunai kepada 10 penerima sebagai simbolik penerimaan selain menyaksikan penyampaian mock check bernilai RM176,000 daripada MUIS dan RM5,000 daripada Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX mencadangkan kerajaan tidak melaksanakan sistem penswastaan secara kluster yang melibatkan perkhidmatan makanan di 3 buah hospital di negeri ini iaitu Hospital Queen Elizabeth I, Hospital Queen Elizabeth II dan Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas. Presiden QPEX, Dato' Adnan Mat berkata sistem penswastaan tersebut tidak memenuhi garis panduan dasar penswastaan yang telah ditetapkan kerajaan termasuk sistem perolehan selain tidak melalui kajian dan perbincangan untuk memastikan sistem perkhidmatan makanan pesakit serta nasib penjawat awam terutama warga kerja sajian terbela. Bagi kami ini adalah suatu yang amat tidak munasabah. Kita menggunakan maklumat kerajaan untuk orang lain mendapat manfaat secara terus. Sepatutnya kitalah yang menyediakan untuk membuat penyelenggaraan dari segi perkhidmatan kerajaan kepada rakyat dan kerajaan tidak seharusnya melihat dalam konteks keuntungan semata-mata. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam sidang media di Kota Kinabalu. Tambahnya, perkhidmatan sedia ada telah menunjukkan prestasi yang baik dan telah diiktiraf dengan pensijilan kawalan kualiti seperti amalan penghilangan yang baik GMP, analisis bahaya dan titik kawalan kritikal HACCP dan halal. Katanya fasiliti kemudahan dan aset yang disediakan turut dijaga dan dikendalikan dengan baik oleh penjawat awam yang berpengalaman selain mampu menghadapi sebarang masalah bencana atau darurat tanpa melibatkan kos tambahan. Baik saudara, Jambatan Gantung Tamparuli kini lebih selamat untuk dikunjungi dan dilalui pada waktu malam apabila telah dipasang lampu solar. Selain lampu solar, jambatan tersebut turut dihiasi dengan lampu warna-warni sebagai tarikan pelancongan ke kawasan berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamparuli, Datuk Jahid Jahim, yakin dengan pemasangan lampu di jambatan berkenaan bukan sahaja dapat menjamin keselamatan pengguna pada waktu malam, malah merupakan nilai tambah kepada jambatan ini yang disirikan dengan lukisan mural cantik bercorak tempatan iaitu Linangkit dan Lelawangan. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah berkata dengan keindahan yang terdapat di jambatan ini sekaligus menarik kehadiran pelancong ke kawasan Tamparuli yang terkenal dengan pelbagai destinasi pelancongan menarik. Datuk Jahid turut meminta kerjasama semua penduduk dan pengunjung agar sentiasa menjaga kemudahan yang disediakan itu dengan baik di samping menjaga kebersihan kawasan berkenaan dan menjaga keselamatan diri semasa berkunjung pada waktu malam. Baik saudara, ini pula situasi semasa wabak denggi. 5 kes baru direkodkan semalam menjadikan jumlah keseluruhan kes bagi seluruh negeri kini 320 kes.
Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, 2 kes direkodkan di daerah Tawau dan masing-masing 1 kes di Kota Kinabalu, Putatan dan Lahadatul. 5 wabak aktif dikesan dengan 3 daripadanya di Kota Kinabalu iaitu Taman Sri Kepayan, Taman Cantik dan Taman King Lam, manakala 2 lagi di Bamban Sipitang dan Taman Berjaya Tawau. Bagaimanapun semua wabak adalah terkawal. JKNS menasihatkan orang ramai meluangkan masa 10 minit seminggu bagi mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Baik, Liga Super 2022, Sabah FC mungkin bermain tanpa 3 tonggak import dalam perlawanan berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Likas malam ini akibat masalah kecederaan dialami pemain terlibat. Ketua Jurulatih Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee berkata, 2 pemain import dari Brazil iaitu penyerang Neto Passoa dan pertahanan Jackson De Souza serta penyerang Taiki Kagayama dari Jepun termasuk kapten pasukan Badrul Bakhtiar masih belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Kita perlu mengambil peluang sebagai pasukan tuan rumah untuk mendapatkan mata penuh terutamanya, tetapi kita tidak boleh mengambil mudah di mana pasukan Negeri Sembilan mempunyai pemain-pemain yang cukup berpengalaman, lebih-lebih lagi dengan KD Even yang begitu tahu tentang Liga Malaysia. Jadi kita harus fokus pada 90 ataupun 100 minit permainan untuk memastikan kita tidak dikecewakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Padang Safalikas, Kota Kinabalu. Tambahnya, 2 pemain juga telah kembali dari skuad Harimau Malaya bawah 23 tahun iaitu Hanafi Tokyo dan Gerald Gadid. Manakala Nur Izhan Isa dan Azhad Haras masih menjalani tempoh kuarantin. Mengulas pertemuan pertama Liga Super menentang Negeri Sembilan FC, Dato' Ong Kim Swee berkata Sabah FC sudah bersiap sedia. Beliau turut mengingatkan semua pemainnya agar tidak memandang rendah kemampuan Negeri Sembilan FC meskipun mereka baru dinaikkan ke Liga Super musim ini. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sabah. Keluarga Malaysia dapatkan vaksinasi bagi melindungi diri dan keluarga daripada COVID-19. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.